Jadi tuan-tuan sekalian, pada esok paginya PDRM akan melancarkan dokumen pelan anti rasuah PDRM bagi tempoh 4 tahun 20 hingga 2024. Dokumen sebagai satu blueprint yang penting bagi PDRM bagi menangani segala isu-isu dalaman PDRM, terutama rasuah lah yang banyak membelenggu yang mengheret bawah PDRM daripada dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik pada masyarakat dan negara ini. Selain daripada isu-isu rasuah, dia juga menyentuh tentang isu integriti dan governance yang perlu diamalkan, diperhatikan secara lebih mendalam, luas dalam PDRM supaya PDRM diuruskan dengan baik sebaik mungkin bagi membolehkan prestasi dan perkhidmatan diberikan dengan sebaik mungkin. Jadi dokumen ini amat penting kerana dia selaras dengan hasrat kerajaan untuk membebaskan Badan Kerajaan daripada unsur rasuah dan sebagainya. Dia bermula daripada rancangan Perdana Menteri pada 2018 di bawah National Anti-Corruption Plan ataupun NACP yang mengarahkan semua jabatan kerajaan menubuhkan AOCP masing-masing peringkat jabatan ataupun dikenali sebagai Organizational Anti-Corruption Plan. Jadi sebelum itu PDRM telah mengambil iktibar dan terus menjalankan inisiatif bagi menerbitkan buku ini ataupun dokumen PDRM ini. Dan di sini kita ada fokus pada 6 teras perkhidmatan untuk membolehkan PDRM ini bekerja dengan sebaik mungkin. Kita telah gariskan 6 teras utama. Pertamanya melibatkan tadbir urus organisasi, human resource management ataupun development jabatan, di mana perlu kita dibekalkan dengan sumber manusia yang baik, berintegriti dan berwawasan bagi membolehkan mereka memberikan perkhidmatan yang terbaik pada pasukan dan negara ini. So di sini dia fokus dia supaya PDRM dibekalkan dengan sumber manusia yang baik, bermula daripada pengambilan sampai mereka bersara lah, melibatkan pengambilan orang yang baik, karakternya, peribadinya, kemudian latihan berterusan, career development, training sebagainya. So Jabatan Pengurusan telah sebagai peneraju. Jadi di sini peneraju inisiatif ini ialah Jabatan Pengurusan yang akan memastikan segala proses pengambilan, debat dengan sebaik mungkin mengikut keperluan semasa PDRM ini tanpa sebarang unsur salah kuasa ataupun rasuah yang boleh menyebabkan orang yang tak sepatutnya dinaikkan pangkat dan sebagainya. Juga macam umpamanya untuk pemilihan orang di jawatan panas, dia akan buat satu saringan yang lebih ketat bagi memastikan orang yang dipilih memegang hot post CPD ataupun D7 tu orang yang berintegriti, yang berakhlak baik, yang ataupun ditapis saringan supaya mereka bila bertugas tidak ada kecenderungan untuk halang kuasa dan sebagainya. Jadi yang kedua pula melibatkan isu risiko keselamatan, melibatkan proses mendapatkan maklumat keselamatan supaya PDRM sentiasa on top of the situation. Kita ke hadapan boleh menjangkakan apa yang akan berlaku. Jadi ini tugas-tugas SB lah supaya kita boleh menjangkakan tidak berlakunya sebarang insiden yang boleh mengancam keselamatan negara seperti apa yang berlaku di sipil baru-baru ni, kerana kita mungkin agak kekurangan maklumat, kita dapat mengawal keadaan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga ni law enforcement, penguasaan undang-undang. Ini penting kerana polis ni the main function ialah untuk menjamin keselamatan dan keamanan negara dan kehidupan masyarakat yang aman dan sebagainya. Polis kena menjaga keselamatan harta benda dan nyawa masyarakat umum melalui penguasaan undang-undang. Law enforcement is the main duty dia. Jadi di sini melibatkan banyak komponen enforcement, melibatkan elemen CID, commercial crime, narkotik dan juga JSPT, trafik. Jadi kita berkenalkan supaya semua elemen-elemen penguasaan undang-undang ni melaksanakan tugas mereka dengan mengikut skala peruntukan undang yang ada ni, daripada Perlembagaan Negara, undang-undang lain macam Penal Code, Kanun Jenayah dan sebagainya, supaya masyarakat dilindungi daripada sebarang ancaman jenayah. Jika mereka tahu ada sebarang sindiket ataupun gangster yang mengancam keselamatan negara ni, mereka perlu menangkap mereka ni menggunakan undang-undang yang ada. Umpamanya jika sindiket judi tangkap bawah atau judi, sindiket gangsterism bawah poka sebagainya, gunakan skala peruntukan undang yang ada bagi menangkap mereka yang mengancam keselamatan masyarakat yang ada di situ. Kemudian serta ada pendakwaan, menyiasat dari segi merupakan bukti-bukti yang ada tu mengikut SOP yang diuntukkan dalam undang-undang lah. Umpamanya
Antara yang paling utama ialah dari segi penyiasatan, kita ada Criminal Procedure Code, kanun asyik jenayah, di mana dia gariskan kadang-kadang untuk melakukan tangkapan, serbuan sebagainya. Jadi ini ikut peraturan tu supaya tindakan tu dia teratur, lengkap, tidak ada ditinggalkan kemudian. Dan seterusnya bab pada mereka didakwa di mahkamah kemudian pada masalah undang-undang ni. Dan ketenteraman awam. Dari segi law and order melibatkan elemen-elemen GD, jury duty ataupun traffic, JPKK bagi memastikan masyarakat dalam keadaan harmoni tidak sebarang ancaman terhadap mereka itu. Dan pengurusan kewangan dan perolehan. Ini antara elemen yang penting kerana melibatkan enabler, pengupayaan pasukan polis dari segi perolehan kewangan dan juga logistik yang diperlukan untuk memulakan semua elemen penyelenggaraan berfungsi dengan sebaik mungkin. Ini tugas utama Jabatan Logistik. Dia kena menjangkakan apakah peluang kewangan yang perlu untuk penyelenggaraan berfungsi dari segi gaji dia, allowance sebagainya. Dan logistik umpamanya pakaian, kasut, kenderaan, dan menjangkakan peluang sekarang dekat masa hadapan. Mungkin 5 tahun ke hadapan dia kena menjangkakan peluang ini. Dia tak mahu ada pelatih pergi latihan tidak ada pakaian, tidak ada kasut, kerana boleh menjejaskan semangat mereka untuk bekerja. Dan semua 6 trust utama ni kita terjemahkan dalam bentuk inisiatif yang perlu dilaksanakan melalui pengarah jabatan masing-masing. Saya sebut setelah tadi, di mana umpamanya dari segi tabir urus organisasi, pengurusan dari segi pengambilan pelatih yang berkualiti, model training yang baik pada pelatih, baka JIP sebagai input kerohanian, penyemayan dan nurani pada mereka supaya mereka ni dapat mindset yang betul untuk bertugas setelah mereka keluar latihan itu sebagainya. Kemudian juga isu-isu latihan berterusan, career planning, penempatan orang di tempat yang betul, dan semua perspektif jawatan pengurusan. So 4 trust ni adalah servis pada masyarakat, 2 adalah dalaman yang sebagai enabler untuk membolehkan PRM itu berfungsi dengan sebaik mungkin. 2 enabler itu ialah pengurusan tabir urus organisasi dan juga logistik area tadi. Dan di sini kita dapati semua pihak telah mengambil komitmen yang tinggi. Kita di pandu arah organisasi IGP sebagai pengurusi induk PDRM bagi inisiatif ini, dan JIT sebagai jawatankuasa pemandu ataupun sebagai steering committee bagi pelaksanaan inisiatif ini. Dan semua pengarah jabatan sebagai jawatankuasa kerja perangkat jabatan masing-masing yang telah menimbulkan segala isu dalaman mereka ini untuk diketengahkan dan untuk kita perbaiki dan perbetulkan di masa hadapan. InsyaAllah dengan ini saya rasa kita telah pun ada satu dokumen blueprint yang begitu mantap dan kukuh bagi sebagai satu panduan bagi meletakkan PDRM di landasan yang sepatutnya. InsyaAllah kita akan berjaya.